Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Nazri, nombor metrik AA181305. Saya adalah pelajar diploma Kejuruteraan Awam Universiti Tun Hussein, Malaysia. Kayangan properti Sendirian Berhad, pemaju dan kontraktor. Pembentangan ini terdapat 5 topik, iaitu topik 1, pengenalan, topik 2, skop latihan, topik 3, kandungan latihan, topik 4, cadangan dan topik 5, kesimpulan. Topik 1, pengenalan. Pengenalan. Sebagai salah satu syarat untuk pelajar menamatkan pengajian diploma, pelajar-pelajar perlu menjalani latihan industri selama 16 minggu atau 9 jam kredit selama pengajian di mana telah ditetapkan oleh pihak universiti. Latihan industri ini dijalankan pada hujung semester sebelum tamat pengajian, dan saya telah memilih syarikat kayangan properti untuk menjalani latihan industri tersebut. Syarikat kayangan properti Sendirian Berhad ini telah ditubuhkan pada tahun 2009 dengan pengalaman dalam bidang korporat dan pembinaan selama lebih 10 tahun. Jumlah kaki tangan kayangan properti Sendirian Berhad sehingga kini ialah seramai 50 orang, termasuk buruh binaan di tapak pembinaan. Logo syarikat adalah grafik daripada nama syarikat sendiri, iaitu Kayangan Property, dan berelemenkan warna kuning, merah, hitam dan hijau. Falsafah syarikat. Moto: amanah, berkualiti, cekap, dedikasi, efektif. Sky is not a limit, greenery and privacy yours. Visi: menjadi sebuah syarikat pembinaan dan pemaju hartanah yang terulung dalam merealisasikan impian pembeli rumah untuk memiliki kediaman bermutu, selesa dan selamat diduduki. Misi: bertekad untuk menyediakan rekaan rumah yang inovatif menggunakan bahan binaan yang berkualiti, memastikan kerja-kerja binaan dijalankan mengikut spesifikasi dan masa yang ditetapkan. Objektif: menyediakan rumah mampu milik serta mewah mengikut kehendak pembeli secara profesional. Kegiatan utama syarikat dan senarai projek. Kayangan Properti Sendirian Berhad merupakan syarikat pemaju perumahan dan kontraktor di mana syarikat memiliki tanah, reka bentuk rumah dan kontraktor sendiri bagi membangunkan sesebuah rumah yang berkualiti dan menarik. Syarikat ini telah berjaya membina dan menjual beberapa buah rumah di Kelantan, sekitar Tanah Merah, Macan dan kini telah berkembang ke Kota Baru. Jadual 1 menunjukkan senarai projek kayangan di mana projek yang telah disiap bina, projek yang dalam pembinaan iaitu Banglo Indah Kayangan sebanyak 4 banglo dan Bougainvillea Kayangan sebanyak 3 buah unit banglo. Manakala projek yang akan dibina adalah Taman Ilmu Kayangan, Taman Ustazah Kayangan dan Banglo Bandar KB Kayangan. Keluasan tapak projek. Saya telah ditugaskan untuk menyelia di tapak projek Bougainvillea Kayangan dengan sebanyak 3 unit rumah. Keluasan tanah di tapak projek Bougainvillea Kayangan adalah 11,507 kaki persegi. Topik 2, skop latihan. Projek Bougainvillea Kayangan. Projek ini terdapat 3 buah rumah iaitu rumah banglo sebuah, manakala 2 buah rumah banglo link. Rumah banglo link ini adalah rumah semidi di mana bahagian dapur bersambung antara 2 buah rumah, manakala bumbung bagi rumah banglo dan banglo link ini adalah menerapkan bumbung konsep moden. Grafik 1 dan 2 menunjukkan gambaran rumah bagi projek Bougainvillea Kayangan dengan lukisan 3D. Rumah unit 1, banglo. Grafik 1 menunjukkan pandangan hadapan, pandangan sisi, pandangan belakang dan pandangan atas. Rumah unit 2 dan 3, banglo link. Grafik 2 menunjukkan pandangan hadapan, pandangan sisi dan pandangan belakang. Menyelia tapak projek.
Salah satu kerja penting dalam sesuatu pembinaan adalah penyeliaan. Individu yang menjalankan tugas tersebut dipanggil sebagai penyelia tapak projek. Sangat penting bagi seseorang penyelia tapak untuk menyimpan rekod penyeliaan. Rekod yang dimasukkan ialah lebih dikenali sebagai diari tapak, di mana setiap perkara penting yang berlaku di tapak bina dicatat di dalamnya. Penyelia tapak mesti lebih teliti dalam setiap perkembangan projek pembinaan. Antara tugas utama saya sebagai penyelia tapak: 1. Merekod, mencatat serta melapor semua aktiviti projek setiap 1 jam dalam grup WhatsApp atau lebih dikenali sebagai set diary. Kedua, mengatur kerja-kerja tukan serta kerja-kerja binaan mengikut jadual aktiviti projek iaitu Critical Path Method (CPM). Ketiga, menyelia kerja di tapak serta memeriksa mutu kerja yang telah disiap bina. Keempat, mengawasi kerja dari segi kaedah binaan, cara pemasangan serta kemasan kerja. Kelima, merekod barangan yang diterima di tapak serta mengatur tempat penyimpanan barang tersebut agar memudahkan pekerja. Keenam, segera melaporkan kepada ketua penyelia tapak jika terdapat orang luar yang memasuki tapak projek. Topik 3, kandungan latihan. Pengenalan untuk kandungan latihan. Kerja-kerja yang dijalankan di tapak pembinaan dapat dilihat secara fizikal serta dapat menganggar kos bahan binaan. Selain itu, sentiasa memeriksa ukuran binaan mengikut plan lukisan. Setiap kerja yang dijalankan dan sudah disiap perlu diperiksa mutu dan kualiti setiap struktur. Pemeriksaan pada awal pembinaan amat penting bagi mengelakkan kecacatan berlaku pada masa yang akan datang. Kandungan latihan ini adalah pengalaman saya sebagai penyelia tapak dan dapat mempelajari kerja-kerja yang dilakukan di tapak projek. Antara kandungan latihan ialah pancan tanda. Pancan tanda merupakan asas dalam pembinaan bagi projek perumahan di mana penandaan yang dilakukan di tapak mestilah menepati ukuran mengikut plan lukisan. Tujuan utama pancan tanda adalah mendirikan struktur bangunan rumah pada tempat yang bertetapan. Selain itu, asas PED. Bagi mendapatkan kekuatan maksimum, keseluruhan struktur asas perlulah diambil kira dan direka bentuk secara menyeluruh. Pembinaan asas di tapak projek Bougainvillea Kayangan adalah jenis asas PED. Asas PED merupakan alas tian. Asas PED dibina dengan konkrit bertutulan atau reinforced concrete. Seterusnya, tunggul tiang, stam. Tunggul tiang atau lebih dikenali sebagai stam adalah yang mudah dan biasa digunakan bagi sokongan menegak. Tunggul tiang merupakan penyokong antara asas dan rasuk bawah. Binaan tunggul tiang juga penting kerana ianya merupakan asas tiang rumah. Seterusnya, membina rasuk, beam. Rasuk yang dibina pada tapak projek adalah jenis rasuk sokong mudah alih atau simply supported beam. Rasuk ini adalah rasuk yang mempunyai satu rentang. Bentuk rasuk adalah segi empat tepat dan berbibih serta beban adalah daripada beban mati dan beban kenaan. Seterusnya, membina papak, slab. Papak atau lantai merupakan dasar rumah atau bangunan. Fungsi papak adalah untuk menyediakan permukaan yang rata serta menambah kekuatan dan kestabilan bangunan. Seterusnya, membina tiang, kolom. Tiang merupakan struktur yang banyak menanggung beban mampatan. Semua beban dari aras yang berlainan iaitu rasuk dan papak akan dipindahkan ke bahagian asas melalui tiang. Tiang mempunyai besi tertulang untuk menguatkan lagi keteguhan struktur. Seterusnya, memasang rangka pintu. Rangka pintu siap pasang adalah ditempah dari kedai dengan pelbagai jenis perbezaan saiz iaitu di bahagian pintu depan, sliding, tandas dan bilik serta pintu belakang. Seterusnya, kerja mengikat bata. Terdapat pelbagai jenis ikatan bata dalam kerja menyusun bata. Tujuan ikatan bata adalah bagi mendapatkan ikatan bata yang kuat, susunan bata yang cantik dan menarik serta sesuai dengan kerja ikatan tersebut.
Antara ikatan ini yang biasa digunakan di Malaysia ialah ikatan sisi bata, ikatan kepala bata, ikatan Inggeris dan ikatan Flemish. Manakala ikatan yang digunakan pada projek bougainvillea kayangan adalah ikatan bata sisi dan ikatan Flemish. Seterusnya, lintel. Lintel adalah sesuatu binaan yang dibuat sebagai jambatan untuk menampung beban dari atas ke bawah. Lintel dipasang sebelum memasang rangka pintu dan rangka tingkap bagi mengelakkan bebanan dari atas menekan rangka pintu dan tingkap tersebut, yang mana boleh menyebabkan rosak atau bengkok. Terdapat ruangan wayar pada bahagian bumbung di mana lintel juga perlu diletakkan. Seterusnya, memasang rangka tingkap. Rangka tingkap ditempah dari luar. Pengukur dan kerja-kerja pemasangan rangka tingkap juga diupah pekerja luar bagi memastikan pemasangan rangka tingkap sama aras dan tegak. Pelbagai saiz dan bentuk rangka tingkap bagi ketiga-tiga unit rumah. Topik 4. Cadangan. Cadangan kepada industri. Setiap syarikat perlu menyediakan laporan dan skop kerja kepada pelajar yang menjalani latihan industri agar kerja dapat dijalankan dengan sistematik. Pelajar latihan industri juga perlu didedahkan kepada kemahiran dalam bidang yang diambil dengan menunjukkan cara-cara bekerja serta menilai suatu kerja tersebut. Selain itu, perlu menyediakan beberapa kemudahan kepada pelajar untuk menjalankan kerja dengan sebaiknya dengan menyediakan tempat seperti kabin atau pejabat sementara di tapak projek bagi memudahkan pelajar untuk menyiapkan kerja-kerja bertulis ataupun menaip. Cadangan kepada pelajar. Pelajar mesti mengamalkan sikap berdikari dan bertanggungjawab dalam menjalani latihan industri agar tidak bergantung sepenuhnya kepada penyelidikan industri. Menumpukan kerja dengan baik dan perhatikan tugas serta skop kerja yang telah diberikan. Berfikiran terbuka dan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh syarikat agar tidak dibuang daripada menjalani latihan di syarikat tersebut akan sikap yang tidak bertanggungjawab. Yang paling penting adalah menjaga nama baik UTHM agar pihak syarikat yakin dengan pelajar-pelajar ini dapat bekerja dengan disiplin. Cadangan kepada universiti. Pihak universiti seharusnya menitik beratkan akan laman web ELI pada bahagian penerimaan atau penolakan tawaran pelajar untuk menjalani latihan agar pelajar dapat membuat pilihan pada syarikat lain sebelum tarikh yang ditetapkan untuk menjalani latihan industri tersebut. Selain itu, membenarkan laman web ELI dapat digunakan pada pengguna Android supaya pelajar dapat mengemas kini buku lot dengan pantas dan mudah. Pihak universiti juga perlu menetapkan penyelia dari universiti pada awal tempoh semasa pelajar menjalani latihan industri agar dapat bertanya mengenai sistem latihan industri UTHM dan cara pembentangan laporan akhir latihan industri. Topik 5. Kesimpulan. Kesimpulan. Jelasnya latihan industri amat membantu pelajar dalam bidang jurusan ini dengan lebih meluas. Di samping itu, pelajar dapat bersedia kekuatan fizikal dan mental untuk menyelesaikan masalah secara profesional dalam alam pekerjaan pada masa yang akan datang.